Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ni kita akan masuk ke segmen psycho dan menakutkan. Jadi ada satu kes yang terjadi dekat luar negara yang Nina akan cover pada hari ni. Cerita hari ni tentang apa? Tentang sebuah pembunuhan bersiri ataupun pembunuhan berepisod yang melibatkan nyawa 49 orang perempuan. Dan sekarang ni cerita tu tengah viral ataupun tengah hot dekat TikTok. Jadi adalah beberapa orang yang tag Nina untuk Nina ceritakan pada hari ni. So Nina tak nak buang masa lagi, kita akan jump to the story. Okay, so without wasting any time, let's get started. Jadi sekitar tahun 1978 hinggalah ke tahun 2001, hampir seramai 65 orang perempuan telah dilaporkan hilang secara misteri di downtown Canada. Jadi, suspek dalam kes ni adalah Robert yang telah dituduh membunuh seramai 26 orang perempuan daripada jumlah tadi. Tapi Robert ni dia claim, dia kata sebenarnya dia buat lebih daripada tu, iaitu berjumlah 49 orang. Benda ni terkantoi bila ada seorang pegawai polis yang telah menyamai sebagai kawan dia and then telah sembang-sembang dengan dia dekat dalam penjara. Dan pada masa inilah dia telah bongkarkan rahsia sebenarnya berapa jumlah yang dia telah buat. Pengakuan daripada Robert ni sebenarnya adalah pengakuan yang sangat mengejutkan ramai pihak. Sebabnya kes ni merupakan kes pembunuh bersiri yang terbesar dekat Kanada. Mangsa-mangsa dia semuanya perempuan yang terdiri daripada pelacur dan juga orang asli. Disebabkan polis Kanada dekat daerah kawasan dia tu tak cekap. Maksudnya dia tak ambil berat pasal kes ni dan diorang pandang rendah terhadap golongan tadi. Jadi kes tu makin lama makin bertambah. So kita akan jump pula kepada latar belakang Robert. Robert ni telah lahir pada 24 Oktober 1949 di Columbia, Kanada. Jadi dia ada 3 adik-beradik, seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Sejak dari kecil lagi, parents dia memang menternak babi. Sampailah parents dia meninggal tahun 1970-an macam tu, and then dia dengan adik-beradik yang lain take over lah business family dia. Dia bukan sekadar mempunyai business family macam menternak ladang babi tadi tu kan. Okay, tapi dia juga telah membuka tempat untuk orang melacur diri. Pada tahun 1978, polis bahagian siasatan mula listkan perempuan-perempuan yang telah hilang dekat daerah sana. Jadi kes terawal yang telah dilaporkan hilang bermula dengan nama Diana yang telah dilihat pada kali terakhir pada Disember tahun 1995. Dan kes terakhir orang hilang telah dibuat oleh Robert sendiri iaitu pada November tahun 2001 yang melibatkan seorang perempuan yang bernama Mona. Jadi seramai 26 orang perempuan telah dilaporkan hilang secara rasmi sejak tahun 1995 hinggalah pada tahun 2001. Pada tahun 1995 hilang seorang dan tahun 1996 pun sama, seorang juga, dan tahun 1997 7 orang, 1998 seramai 4 orang telah hilang, 1999 5 orang, tahun 2000 2 orang telah hilang dan pada tahun 2001 seramai 7 orang telah dilaporkan hilang. Kes-kes hilang yang lain diorang tak dapat sahkan kehilangan tu ada kaitan dengan Robert sebabnya diorang ni tak ada bukti yang kukuh. Downtown sebenarnya merupakan sebuah tempat yang agak terpinggir dan kawasan tu kawasan yang agak terpinggir menyebabkan orang tak sedar bila ada orang yang hilang. Salah satu kes dulu pernah terjadi pada tahun 1984. Jadi adalah seorang perempuan yang bernama Sherry yang telah hilang dan tak ada siapa pun yang buat report kehilangan dia selama 3 tahun. Punyalah diorang ni tak sedar dan tak ambil tahu siapa yang hilang pada masa tu. Selama bertahun-tahun kemudian ramailah perempuan yang telah dikatakan telah hilang secara misteri dan pada masa inilah mula kecoh dan tersebarlah berita dekat downtown tentang adanya pembunuh bersiri. Bila diorang ni cuba buat report dekat pihak polis tentang kawan-kawan diorang atau perempuan-perempuan yang dilaporkan hilang, tapi sebenarnya tak ada tindakan pun yang diambil oleh pihak berkuasa. Yelah, sebab perempuan tu kan dia kerja kotor. Sebab itulah tak ada siapa pun nak kisah pasal diorang ni. Bila diorang tuntut keadilan dan minta polis buat siasatan terhadap kejadian ni, polis cuma kata mungkin diorang ni pindah ataupun diorang ni meninggal disebabkan overdose dadah. Tapi polis tak keluarkan statement kata diorang ni hilang ataupun meninggal ataupun diculik ke apa ke, tak ada. Dekat sini pun kita dah boleh nampak yang sebenarnya polis downtown pada masa tu memang culas dalam melakukan kerja diorang, dalam melaksanakan tugas diorang. Nak pula perempuan tu kerja yang tak senonoh, mulalah diorang ni tak kisah dan apa nak jadi kat diorang pun lantak engkau lah kan. Jadi kes pertama yang Robert buat dekat mangsa dia adalah dekat seorang perempuan bernama Wendy pada 22 Mac tahun 1997. Dikatakan pada masa tu dia cuba tamatkan riwayat perempuan tu dengan cara menikam. Tapi Wendy tu berjaya selamatkan diri dia. Dia berlari ke jalan raya, lepas tu dia lambai-lambai tangan dia dekat kereta yang lalu dekat situ. So kereta tadi tu ataupun orang tu tolong dia dan call ambulance. So ambulance bawa dia ke hospital. Tapi bila kes ni dah masuk dekat mahkamah, kes ni digugurkan pula sebabnya diorang kata Wendy ni dia penakit dadah dan peguam pun kata yang dia ni bagi
statement tak betul. Lepas tu robot pun plot twist lah kejadian tu. Dah kata dia menang kan, perempuan tu bersalah. So dia pun kata, saya tak buat apa-apa pun, dia yang datang serang saya just protect diri saya je. And then pada tahun 1999 pula, ada seorang pemberi maklumat kepada polis. Dia kata Lynn nampak mayat seorang perempuan dekat tempat penyembelihan yang ada dekat rumah Robert tu. Jadi Lynn pada masa tu adalah seorang ibu tunggal dan dia ni juga merupakan seorang penagih. Bila polis dapat maklumat tu, dia pun tanyalah Lynn, betul ke kau nampak ada seorang perempuan dekat rumah penyembelihan dekat rumah Robert tu? Tapi Lynn kata, mana ada, saya tak cakap apa-apa pun. Tapi tak lama lepas tu barulah dia mengaku. Dia kata yes, memang dia nampak benda tu, tapi dia tak berani nak buat report sebabnya Robert tu kan bos dia. So kalau dia tak kerja dengan bos dia sebagai pelacur tadi tu, mana dia dah dapat duit untuk beli yadah? So that's why lah dia tutup mulut je dan dia tak mengaku dekat polis. And then pada awal tahun 2002, polis pun bukalah satu tim untuk menyiasat kes ni kan. So diorang pun mulalah soal siasat bekas driver Robert yang bernama Scott. Scott pun ceritalah pengalaman dia selama dia bekerja dengan Robert, dan dia pun beritahu dekat polis yang dia pernah nampak yang Robert ni memiliki senjata haram. So tunggu apa lagi, polis pun keluarkanlah waran untuk geledah rumah dia dan untuk tangkap Robert sekali. Jadi masa polis tengah geledah rumah dia, diorang telah terjumpa barang-barang peribadi milik mangsa-mangsa dia yang telah hilang sebelum ni. Polis pun geledahlah dekat kawasan pekarangan rumah Robert ni dan diorang terjumpa tulang-tulang orang guys, iaitu tengkorak manusia yang telah dibelah dua. Lepas tu dekat dalam tengkorak tu disumbat tulang kaki dan juga tulang tangan. Creepy guys. Bukan tu je, polis juga telah jumpa beberapa helai pakaian yang masih ada darah. Lepas tu tulang rahang dan juga gigi mangsa-mangsa dia. Jadi semasa Robert ni dalam tahanan polis, ada dekat penjara, ada seorang pegawai polis ni yang menyamar jadi banduan dekat situ and then jadi kawan dengan dia. Dan pada masa itulah Robert ni mengaku dekat kawan dia tu. Dia kata, sebenarnya kan aku ni dah bunuh 49 orang tau, tapi sebenarnya aku nak genapkan jadi 50 orang, tapi tak sempat sebabnya aku dah kena tangkap. Jadi jumlah yang dia buat istimewa tu seramai 49 orang. Sampailah pada tahun 2007 tu, polis pun melakukan siasatan sebab dia orang nak kumpul bukti-bukti berapa ramai mangsa Robert ni sebenarnya. Dan Robert ni telah dituduh membunuh seramai 27 orang. Even dia kata dia dah tamatkan riwayat orang seramai 49 orang, tapi polis tak jumpa bukti tu. Jadi dia orang dakwa dia atas 26 orang je. And then dia pun telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa parol selama 25 tahun. Dan kalau korang nak tahu, kes ini adalah merupakan kes terbesar yang pernah dikendalikan oleh pihak polis Kanada. Jadi sebenarnya macam mana modus operandi Robert, macam mana dia perangkap mangsa dia untuk ikut dia dan dia buat macam itulah kan. Jadi modus operandi dia, Robert akan bawa mangsa dia tadi tu ke ladang babi dia. Diorang ni kan pelacur, aka dia punya pekerja. So dia beritahulah dekat diorang ni yang dia nak beli ataupun nak guna servis diorang. Bila perempuan tu setuju, dia pun ikutlah Robert ni ke ladang babi dia. So dekat ladang ni lah diorang ni akan digari, dirogol dan akhirnya dibunuh dengan cara mencekik. Dan part yang Nina rasa paling gila tu, yang Nina macam serius lah benda terjadi, yang mana diorang ni lepas dah meninggal, mayat diorang ni akan dihancurkan ataupun dipotong-potong macam tu, dan kemudian diorang ni akan dijadikan sebagai makanan kepada babi-babi dia. Lepas tu ada pula cerita yang mengatakan dia telah blend daging masa dia dengan daging babi tadi, dia jadikan daging kisar. Lepas tu dia jual dekat kawan-kawan dia ataupun dekat orang ramai. Korang bayangkan kalau orang tu beli daging dekat dia, diorang ingat tu daging babi, so diorang pun macam nak buat daging burger lah kan, hamburger. Tapi sebenarnya Nina tak nak bayangkan, rasa macam kembang tekak. Jadi masa Robert ni dekat penjara, dia pun tulislah sebuah buku. So dikatakan buku tadi tu telah diseruduk keluar dari penjara and then diterbitkan. Lepas tu buku tu pun dijual dekat laman web Amazon, tapi sebenarnya tak laku dan kena ban. Okay, sebabnya bila orang nampak buku tu ditulis oleh Robert, diorang rasa marah sangat dan Robert tak layak untuk menerbitkan sebuah buku lepas dia buat apa dekat orang macam tu kan. Gila. Okay guys, apa pendapat korang tentang kisah Robert kali ni? Nina macam tak ada perasaan kan diorang ni buat macam tu. Bukannya sikit, macam kalau ikut pengakuan dia, dia buat seramai 49 orang jadi mangsa dia, tapi polis tak ada bukti. So diorang tuduh dia buat 26 orang je, tapi dalam jumlah tu memang ramai sangat. Dan daging-daging diorang tu dikatakan telah dijadikan daging kisar dan dibagi makanan kepada babi-babi yang dia bela tu. In case kalau dia tak blend sekalipun dengan daging babi, tapi babi tu dah makan daging orang kot, dah jadi darah daging dia, lepas tu dia jual. Mesti orang suka beli dekat dia sebab orang kata macam sedap lah, macam lain macam dia punya flavour. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka, dan di mana saja korang berada, tolonglah jaga diri, okay? Dan kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share, dan follow juga Nina dekat Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.